Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review satu lagi SUV, SUV lagi, iaitu Porsche Macan. Tapi kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang like, butang share, butang subscribe, butang lonceng dan segala jenis butang yang ada dekat bawah tu. Nak buat video ni sebenarnya bukanlah senang sangat dan tidaklah susah sangat. Cuma terima kasihlah sikit support. Porsche Macan, dia bersaing dalam liga SUV mewah compact yang dalam pasaran ni dia ada Maserati Grecale, ada Jaguar, ada Range Rover semua lah. Mercedes, BMW, Audi semua duduk liga yang bawah satu lagi. Dia mewah tapi tak cukup mewah untuk menyandingi Porsche Macan. Asalnya kereta ni nama dia bukan Macan. Masa dia nak buat ni dulu, Porsche selepas berjaya dengan Cayenne, dia nak keluar yang kecil sikit daripada Cayenne, dia keluar yang ini. Nama asal dia ialah CAJUN, Cajun atau Cajun. Akronim daripada Cayenne Junior. Tapi bila dia dah sampai peringkat pengeluaran, dia tukar nama tu menjadi nama binatang, iaitu Macan. Macan ni dalam bahasa Indonesia ialah harimau. Johnny. Jadi Mak Saleh dia tak panggil Macan, dia panggil Macan atau Macan. Inilah dia Porsche Macan. Kereta ni merupakan generasi pertama. Dia dilancarkan pada 2015 tapi dah melalui dua fasa facelift. First 2019, yang ini yang terbaru 2022. Masih first generation dan ini sehingga ke hari ini merupakan model Porsche yang paling laris sekali. Macan menyumbang 40% lebih jualan keseluruhan Porsche. Sebab tu dia masih retain, masih kekalkan yang ini. Bentuk dia walaupun daripada luar nampak besar, sebenarnya dia memang besar. Okey, kalau kita bandingkan dengan Cayenne, bentuk Macan ni kalau kita tak buka bonet dia, dia tak nampak unik sikit. Cumanya first kita nak cerita, lampu depan dia untuk model facelift ni dah jadi baru. Dia dah pakai 4 titik LED tu. Semua generation Panamera, 911, Taycan semua dah pakai lampu LED macam ni. Bumper depan untuk yang model facelift ni juga dah baru. Yang uniknya bonet dia. Kejap saya buka. Nampak? Bila kita buka dia punya hood depan, bonet depan, lampu dia stay. Lampu tak boleh ikut macam Mini Cooper generasi pertama sebab ini regulation untuk keselamatan. Betapa besar dia punya bonet ni, tak cukup tangan saya. Bayangkan kalau accident kan, satu panel ni nak kena tukar atau nak kena repair. Kalau tengok dekat bahagian tepi, fender dia macam tak wujud pun, macam tak ada. Apa lagi? Tiba-tiba saya buka tadi, saya nampak logo Audi dekat sini. Ini Porsche ke Audi? Okey, Audi dan Porsche ni dalam kumpulan Volkswagen. Even dia punya enjin apa semua ni memang di-share dalam kumpulan Volkswagen, Audi, Porsche, semua-semua itulah, Skoda semua. Ini adalah Macan model base, enjin 2 liter 4 cylinder turbo. Kalau ikut yang standard dia datang dengan rim 19. Cuma yang unit ini dah dinaik taraf dengan option. Yang ni dah pakai rim 21 dan juga dah ada roof rail. Ni kalau original ni tidak murah tuan-tuan. Keunikan lain Macan ni dekat bahagian belakang dia. Untuk model yang dah facelift ni, dia dah tambah lagi satu lampu. Dekat tengah ni dia dah macam 911, Cayenne, Panamera, dia dah ada LED bar dekat sini. Okey, inilah bentuk belakang dia. Bumper baru, lower apron baru. Tahu tak apa lagi yang unik pada kereta ni? Macam mana kita nak buka bonet belakang dia? Kat sini biasanya kan. Tapi kalau dia letak dekat sini switch tu, dia akan jadi terlalu rendah dan mungkin menyebabkan kerosakan lah macam tu lah. Jadi dia serut dekat mana? Dekat sini tuan-tuan. Kat situ, dekat wiper dia letak dia punya switch untuk buka hood belakang. Dan jumlah kargo belakang ni memang cukup besar. 500 lebih liter untuk sebuah SUV compact. Dah lah kereta laju, bonet besar. Kereta ni dah berada di pasaran sejak 2015. Masih first generation tapi macam tak percaya bila masuk kat dalam dia. Design asas
dia tak berubah. Okey, dia masih bentuk yang sama macam 2015. Cumanya dia terpaksa upgrade dia punya features sebabnya untuk bersaing dalam liga kereta-kereta moden 2022 ni kita kena ada equipment yang bagus. 2019 dia dah upgrade dia punya skrin ni jadi 10 inci lebih. Kemudian aircon tu dia ada letak dekat bahagian bawah. 2022 kalau kita tengok Porsche bawah tahun 2020 dia masih banyak physical switch dekat bahagian konsol tengah ni. Tapi sekarang dia dah tinggal 5 switch saja, iaitu switch blower, switch suhu dan juga yang ni parking brake. The rest sudah jadi touchscreen. Ada boleh adjust macam-macam dekat sini. Off-road, on off start stop ni, lepas tu LKA, hill descent assist, suspension, lepas tu traction control boleh off dekat sini. Nampak moden. Tak ada switch lagi. Physical button dia dah pindah dekat bahagian atas. Adalah ni lock, lepas tu LED, room light apa semua. Okey, bercakap pasal meter. Kat sini nampak dia agak ketinggalan sikit. Kalau kita bandingkan dengan Porsche yang baru, even dia punya pesaing dia contohnya macam Maserati Grecale, semua tu dah full LED screen. Yang ini dia LED cumanya tak banyak. Dia ada sikit saja dekat bahagian yang paling kanan. The rest dia masih menggunakan dial dengan jarum. Memang ini identiti Porsche, tapi bagi saya lah, kalau nak cantik biar semua ni bentuk LED tapi dalam bentuk dial macam tu. Satu lagi, cara untuk menghidupkan keyless start engine Porsche ni masih seperti dulu, iaitu tombol macam ni dia kena pulas. Kenapa tak ikut yang lain pakai push start button je? Kan senang. Kompleks sangat buat macam ni. Walaupun daripada luar Macan ni nampak macam besar, tapi bila masuk kat dalam dia sebenarnya dia memang SUV compact. Saiz dia sama dengan Audi Q5. In fact dia punya platform pun memang dia pakai platform yang sama dengan Audi Q5, iaitu platform MLB dia panggil. Tapi selepas saya adjust kerusi ni untuk saya driving, bila saya duduk kat belakang, sebenarnya not bad juga bahagian belakang dia. Ramai orang komplain headroom dia rendah, tapi saya 178cm dah almost 6 kaki. Okey je sebenarnya. Saya tak faham kenapa orang kata dia sempit belakang. Bagi saya okey belakang dia. Belakang pun dah ada aircon. Cuma switch aircon dia ni agak mengelirukan. Atas dia jadi merah, bawah dia jadi sejuk. Tapi dia tak tunjuk nombor suhu tu berapa. Apa lagi ada kat belakang? Ya, yang ini. Bila contoh orang-orang kaya dia beli kereta ni, dia bagi bini pakai, anak hantar pergi sekolah kan. Kalau tak nak bagi anak panas, kena tutup lah dengan ni. Orang kaya dia beli kecil-kecil je, dia tak beli besar-besar. Sebab mungkin laki dia pakai Panamera ke, Taycan ke, Night 11 ke, kan? Power ke enjin dia? Okey, dia pakai enjin EA888 iaitu enjin kumpulan Volkswagen 4 silinder turbo third generation. Mungkin yang ini last generation lah. Power dia ada 261 horsepower, 400 Nm of torque dan dia pakai 7 speed PDK, Porsche dual clutch lah. Okey, dari segi driving, overall saya rasa dia sedikit on the firmer side lah. Dia macam ada keras sikit sebab it's a Porsche kan. Okey, memang dia bagi driving dynamic tu lebih rigid berbanding mana-mana SUV saya rasa dalam kelas dia. Even kalau compare dengan Q5 pun, Q5 rasa macam lagi lembut sikit lah. Again, this is a Porsche. Untuk orang yang mampu, okey, ini base model, harga dia bermula 433,000 before option. Okey, kalau kita option dengan rim 21 inci, kita masuk roof rail, boleh juga kalau nak pakai air suspension. Ya, boleh order, dia pasangkan sebelum dia deliver, tapi kena bayar lah. Ini base model. Kemudian dia ada Macan S. Kemudian dia ada Macan Turbo. Yang Turbo sekarang dia panggil Macan GTS. Bayangkan yang ini 400 lebih, yang GTS tu jadi 700 lebih. Tapi full of option lah. Dia ada chrono package lah, apa benda macam-macam lah Porsche ni. Kereta-kereta mewah memang kita boleh tukar color seat lah, apa benda semua tu. Even tangki dia pun kita boleh tukar. Standard 65 liter tak cukup, kita nak 75 liter pun boleh.
Cumanya dari segi keseluruhan yang kita test, kita review hari ni, saya agak upset sebab dia tidak didatangkan dengan active safety. Kereta ni tak ada AEB pun, auto emergency braking. Bermaksud dia tidak ada radar dan juga tidak ada adaptive cruise control. Kalau dia sports car, naik 11 atau Taycan, tak ada benda tu, saya okey. Tapi kalau yelah, kereta ni kereta family kan. Okey, tapi kalau benda itu tidak menjadi halangan untuk anda, sebab setengah orang memang dia rasa annoying ada benda tu kan. Okey, kalau benda-benda tu anda anggap biasa, tidak memerlukannya, mungkin kereta ini untuk anda. 433,000. Ini bukan untuk golongan baik beli khususnya, sebab yang membeli model ni dia tidak akan memikir untuk baik beli, sebab biasanya kereta ni dia bukan first car pun, dia second car, third car, fourth car, tantang dia bagi tukang kebun je pakai. Okey, itulah saja review kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah share dekat kawan-kawan dan juga grup WhatsApp. Jangan lupa, Mekanika pun dah ada TikTok. Assalamualaikum.